data ni, kawan-kawan saya akan menerangkan keseluruhan lintas skematik final exam tersebut yang bernama lintas stepper motor driver with counter buzzer, dan yang akan menggunakan perjalanan data ini tersebut yang akan menggunakan power supply, hidupkan power supply 2 volt, dan kita ada dua pilihan. Kita boleh pilih memakai adapter ataupun adapter power supply. Dan di sini kita boleh nampaklah yang ada anak panah merah dan anak panah biru. Anak panah biru ni dia bawa tanda kemasukan voltan, dan bagi untuk warna merah ni dia adalah laluan frekuensi. Okey, dan sama juga yang akan membuat 2 volt basingan yang kita akan letak regulator, iaitu regulator power supply 9 volt dan juga 5 volt. Dan seterusnya kita akan pergi ke selepas regulator, kita akan pergi ke frekuensi generator yang akan menghasilkan frekuensi yang kita naklah. Dan seterusnya kita akan pergi ke frekuensi divider yang akan menghasilkan 4 frekuensi yang berbeza. Dan barulah kita akan pergi ke speed control yang ikut menghasilkan 9 volt untuk menghasilkan 3 speed yang berbeza, maknanya jadi 3 frekuensi yang berbeza. Dan seterusnya akan pergi ke stepper motor driver yang akan mengawal ataupun mengurus pergerakan stepper motor yang ikut kuasakan 5 volt. Dan untuk motor direction, dia akan membuat arah stepper motor menjadi counter clockwise dan juga clockwise. Dan ataupun lebih tak nak faham, lawan arah jam dan juga mengikut arah jam. Dan seterusnya, untuk dia mempunyai 4 frekuensi, 3 frekuensi ke speed control, 1 lagi frekuensi ke frekuensi counter. Frekuensi counter dia akan count frekuensi tersebut hingga non-stop sehingga membuat regulator power supply 5 volt panasan. Jadi sebab itulah kita meletakkan heatsink untuk mengawal kepanasan tersebut mengikut spek yang regulator yang gunakan. Okey, barulah kita akan pergi ke segmen display dan ke counter buzzer. Counter buzzer inilah yang akan mengkam frekuensi tersebut, stop dan jalan teruslah. Hari ini nak menerangkan tentang data final exam skematik. Okey, jadi kemasukan ialah 12 volt dan bertemu diode dikenali sebagai potential diode. Selepas daripada potential diode, dia akan pecah kepada dua regulator, satu 9 volt, satu 5 volt. Okey, selepas daripada 9 volt, masukkan daripada receiver dan keluar daripada pin 3 satu frekuensi pergi kepada pin 1 IC Q201, dan dia akan pecah kepada 4 pin, iaitu pin 12, pin 9, pin 5 dan pin 3, dan dia menghasilkan frekuensi yang berbeza. Okey, pin 12 menghasilkan 173 Hz, pin 2 yang menghasilkan 43 Hz, pin 1 yang pin 5 akan menghasilkan 10.7 Hz. Okey, dan pin yang ketiga ialah menggunakan Hz yang 2.7 Hz, dan pergi kepada pin 12, pin 9 dan pin 5 dia akan pergi kepada speed control. Selepas itu dia akan bertemu dengan autocoupler. Dia akan jadi frekuensi daripada on off kepada off on. Sama juga yang bawah ni juga, daripada on off kepada off on. Okay, selepas daripada autocoupler, dia akan pergi ke test point kedua, dan autocoupler ke bawah pula dia pergi ke test point ketiga. Okey, seterusnya daripada test point 2 dia akan melalui R305 dan dia akan terus ke pin 11. Dan pin 11 ni adalah spec in,
bagi pin 14 ni adalah direction. Apa ini functionnya pull down resistor. Functionnya yang menyebabkan setiap pin ni mendapat 0 volt. Dan stepper motor dia akan berputar mengikut arah jam, clockwise. Tapi apabila kita tekan counter clockwise, pin 2 akan menjadi low dan pin 3 ni akan menjadi high. Dan dia akan terus melalui R304 dan transistor yang jenis MPN akan hidup, akan turn on. Maka relay daripada common normally close dia akan beralih kepada normally open. Dan 5 volt turun dan pin 14 mendapat 5 volt. Pin 14 menerima 5 volt kerana relay beralih kepada normally open dan mendapat 5 volt. Pin 15 ni adalah output enable. IC ni akan beroperasi, akan berfungsi sekiranya pin 15 ni adalah low, 0 volt. Sekiranya dia mendapat high, ada voltage berada, IC takkan berfungsi dengan baik. Dan pada IC U302, keluaran IC ni terus ke stepper motor. Jenis motor yang kita pakai adalah unipolar stepper motor. Okay, daripada TV3 dia akan masuk ke pin 14 U402. U402 yang masuk ke dia ni adalah frekuensi. Frekuensi ni pula yang masuk ke sini, yang ni adalah counter. Counter ni dia akan membuat kod secara binary, yang mana dia akan, contohlah kan dia masuk dia masuk 0100 kan, bermakna dia 2. So bila dia masuk ke sini, dia akan ni adalah U404, dia akan convertkan binary itu kepada decimal. Maksudnya dia akan ubah jadi 2. Daripada 0100 tu dia akan ubah jadi 2. Dan lepas masuk situ dia akan terus pergi, dia akan masuk ke sini dan dia akan generate lah apa yang telah di convert tu. Jadi dia akan keluarlah number 2. Dia akan keluar 2 kat sini. Dan kalau dia ke bawah ni pula, contoh dia dapat kod 5. Dia adalah 010. So number 5. So pada keluarkan 1015 ni masuk ke sini. Yang ni pula akan convert daripada 1015 dia akan tukar jadi 5. Dia masuk ke sini dia jadilah 5. Okay, contoh yang kedua pula, dia akan ambil nombor 1 dengan nombor 0, so dia jadi 10 lah. Dekat sini kita akan dapat kod binary dia. IC U404 dengan U405 ni adalah IC binary coded decimal yang akan menterjemahkan kepada bahasa manusia. Kat sini kita dapat kode dia. Yang lepas tu nanti dia akan melaju kat sini, akan dapat 0. Yang ni pula dia akan dapat nombor 1. So dapatlah nombor 10. Okay, seterusnya sekiranya diode ini on, so voltage daripada base akan ditarik terus ke ground. Sekiranya diode ini off, voltage akan onkan transistor dan pin 2 akan menjadi low. Apabila pin 2 low, keluaran pada pin 3 akan menjadi high. Pin 3 high dan akan on transistor di bawah ni, iaitu Q502, dan supply daripada 5 volt akan terus ke ground dan buzzer akan bunyi.
Masa calibration, tengok bentuk skop dan tengok frekuensi ya. Dia beritahu sebenarnya 1 kHz. Kau buat EV. Test point 1. Test point 1. Frekuensi dapat tak? Tengok frekuensi apa? 332 km. Hertz. Okay. Okay. Test point 2, speed 1. Puluh 10.39 Hz. 39 Hz. Okay, speed 3. Test point 2 kan? Satu 66 Hz. Satu 66 Hz. 66 Hz. Tengok gelombang dah. Besar sikit gelombang dah. Bagi clear sikit gelombang dah. Besar sikit. Okay. Test point 3. Dua 2.596 Hz. 2.5 5 Hz. Hz. Okay, kalau nak gunakan multimeter, test point 3 untuk cek frekuensi. Kalau multimeter ada frekuensi punya kemudahan untuk cek frekuensi, pakai digital multimeter. Set kat Hz. Relax. set kat Hz lah. Okay. Check test point 3. Dua point 2.596 Hz. 2.596 Hz lah. 2.6 lah. Kurang 2.6 Hz. Okay, thank you.